Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan kertas satu objektif dan soalan dia, kalau kamu tengok soalan daripada topik-topik yang basic sampai kepada yang kamu belajar dalam tingkatan 5 lah. Okey, contoh macam nombor 1 ni, ini standard sistem format lama tapi yang dibawa kepada format sekarang, iaitu kita panggil dia soalan berdasarkan kepada angka bererti kan. Kamu ingat kan? Nombor 1 biasanya bonus ni. Nombor 1 ni cerita pasal angka bererti. Bundarkan 0.04358 kepada 3 angka bererti. 3 angka bererti kan. Biasanya kalau 3 angka bererti ni kita ambil apa? Kalau ada perpuluhan, kita tandakan daripada kiri ke kanan. Kiri kanan. Kosong tiada artinya. Kosong yang kedua pun tiada, masih tiada artinya. 4 ni adalah yang pertama yang ada erti. Kemudian akan teruskan lepas 4 ni kedua dan ketiga. Itu kita panggil dia 3 angka bererti. Jadi apa guna 8 ni? 8 ni untuk tentukan kita bundar ataupun tidak, macam biasalah untuk round off. Jadi sebab 8 lebih pada 5, kita akan tambah 1 ke sebelah. Jadi jawapan kita akan dapat 0.0436. Okey, ni C. Ni kau boleh ingat ni tak ada masalah, ni mudah je. Okey, angka bererti dalam exam SPM mesti ada soalan. Okey, cuma senang atau susah kita tak tahu macam mana. Okey. Nombor 2. Yang ini pun bonus juga ni. Kita panggil dia nombor piawai. Nombor piawai. Standard form kan. Yang ni dibagi soalan dia pun simple, iaitu 3.6 darab 10 kuasa negatif 2 per dengan 8 darab dengan 10 kuasa negatif 7. Okey. Untuk pengetahuan kamu, saya rasa soalan jenis macam ni dah tak ada dalam exam. Tapi mungkin dia bagi dalam bentuk ayat. Dia bagi dalam bentuk ayat. Kita bagi macam ni direct ni. Sebab direct ni senang. Pelajar boleh menggunakan kalkulator sekarang ni. Dia tekan kalkulator terus je. Cuma macam mana tekan kalkulator? Kalau tekan kalkulator dengan mudah, kita tekan dengan menggunakan eksponen. Eksponen tu yang tekan kalkulator kamu, dia ada EXP tu. EXP tekan EXP kat bawah tu. Yang ni kita tekan 3.6. Bila kamu tekan EXP, biasanya kalkulator biasa dia akan keluarkan huruf E. Lepas tu kamu tekan je negatif 2. Negatif 2. Bahagi boleh pakai, biasanya saya pakai bahagi biasa, per 8 EXP negatif 7. Jadi kita tekan. Tengok. Kalkulator. Ambil kalkulator. Cuba. Okey. Tekan kejap 3.6 E negatif 2. Okey, kemudian bawah bahagi dengan 8 E negatif 7. Okey, kalau kalkulator biasa tu kamu terus dapat jawapan lah. Terus dapat jawapan. Kat sini ada setengah kalkulator, dia akan bagi 45,000, 45,000. Tekannya dapat 45,000. 45,000 ni kena tukar kepada bentuk piawai. Tukar bentuk piawai, kita ambil nombor yang pertama, ada erti kita letak point. Kita letak point, kita tengok belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi 4.5 darab 10 kuasa 4. Itu contoh soalan ya. Okey, ini kita akan dapat jawapan untuk nombor 2 ni adalah C. Itu guna nombor piawai. Tapi ada setengah kalkulator, kamu tekan je, dia bagi jawapan ni terus. Dia bagi macam ni terus. Kita tengok kalkulator kamu lah macam mana guna dia. Okey.
Boleh kan? Macam biasa kalau kamu ada soalan apa-apa kamu cakap kan. Siapa-siapa ada soalan nak tanya. Ini kita bincang benda senang je. Benda senang je kita bincang. Pergi terus nombor 3 nampak. Dia dah start dah. Dia ubah slide sikit je. Sikit je, tak banyak ubah slide. Okey. Nombor 3 kat sini kalau kamu tengok soalan dia kat sini kan, nombor 3. Okey. Diberi bahawa X dan Y masing-masing ialah nilai dalam asas 10 bagi digit 2 dalam nombor, tengok dia bagi 1, 2, 0, 0, 1, 1 asas 3. Dia kata nilai bagi digit 2. Tanda. Okey. 5, 4, 3, 2, 1, 7. Nilai bagi digit 2 juga. Dia kata X dan Y masing-masing. Maksudnya yang ini cerita pasal X, yang ini cerita pasal Y. Itu cerita soalan dia. Apa soalan dia bagi kan? Hitung nilai X tambah Y. Jadi apa kita buat? Kita kena dapatkan value dia. Value dia senang je. Kita hanya perlu letak kuasa kat atas kepala dia. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan kita untuk yang ini adalah ambil nombor dulu. 2 darab 3 kuasa 4. Yang ini pula 0, 1. Cukup jumpa dah. Jadi kita ambil situ 2 darab 7 kuasa 1. Okey, ambil kalkulator macam biasa. Kita dapatkan value dia. 2 darab 3 kuasa 4. Kita akan dapat 162. Yang ini 2 darab 7 akan dapat 14. Maka X tambah Y sama dengan 162 tambah 14. Dapatlah jawapan kita 176. Okey? Boleh faham? Okay, kalau macam biasa. Kalau saya teruskan je. Boleh? Ini kita ambil value, kita panggil dia nilai digit. Benda ni dipanggil juga sebagai nilai digit. Okay. Nilai digit, digit value. Okay. Nombor 4. Nombor 4. Tulisan. Nombor 4. Ini direct soalan dia. Dia bagi 1, 0, 1, 1, 0 asas 2 campur 1, 0, 1, 1 asas 2. Soalan ni boleh ada dalam SPM dan kamu boleh tekan kalkulator sekalipun, kira terus saja. Ini memang saja dia bagi, memang bonus. Memang bonus kan? Okey, tapi saya nak buat manual lah. Siapa kita buat manual? Manually kita susun bentuk lazim 1, 0, 1, 1, 0 asas 2 campur dengan 1, 0, 1, 1 asas 2. Cuma saya target untuk SPM kamu mungkin dia tak bagi asas 2, asas 3, asas 4, tapi kaedah dia sama. Kan? Bila kita campur ya kat sini, campur macam biasa. Cuma nombor paling besar dia kalau asas 2 01 aja. 01 je asas 2 kalau nombor paling besar. Okey? Jadi kalau lebih macam mana? Kita kena tolak dengan asas. Contoh macam ni, 0 tambah 1, 1 tak ada masalah. 1 tambah 1, 2. 2 sama dengan asas, dia akan jadi 10. 0, 1. Faham? 1 tambah 1, 2. 2 maksudnya dia akan sama dengan asas, dia akan jadi 10. Setiap kali dia sama dengan asas, dia akan jadi 10. 1 campur 1, 2 lagi. 0, 1. 1 campur 1, 2 lagi. 0, 1. Itu jawapan dia. Kita dapat 1, 0. Okay. 0, 0, 0, 0, 1 asas 2. Untuk soalan ni jawapan kita C. Okay. Ini asas 2. Pastikan saya tambahkan soalan dia sikit. Apa jadi kalau dia soalan yang sama? Ini saya target untuk tahun ni, untuk exam kamu. Kan? Dia tak akan guna asas 2. Dia guna asas yang dekat-dekat dengan asas 2. Okay. Kalau asas dekat-dekat asas 2 apa? Dia pakai asas 3 je. Dia trik. Apa jadi kalau soalan yang sama? Soalan yang sama, saya guna asas 3. Contoh, ini contoh tambahan. Okay. 1, 0, 1, 1, 0, asas 3. Campur 1, 0, 1, 1, asas 3. Dia lain jadi. Bila kita tambah,
10, 110 asas 3 campur 1011. Okey. Bila asas 3, nombor yang kita boleh gunakan adalah 0, 1 atau 2. Nampak? Jadi 2 tu boleh. 2 tu boleh. Contoh kat sini 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 boleh. Asas 3 boleh nombor 2. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1. Ini jawapan kalau dia adalah asas 3. Nampak? Kalau asas 3 boleh, asas lain semua sama dapat jawapan. Itu beza dia. Asas 2 je. Sebab apa? Asas 2, bila asas 2, nombor yang kita boleh gunakan hanyalah 0 dan 1. Bila dia pergi kat 2, dia dah jadi 10, dia patah balik. Okay? Ini soalan tentang asas nombor. Okay? Boleh? Saya teruskan. Kita tengok nombor 5 pula. Tengok soalan nombor 5 kejap. Okey. Nombor 5 pula. Tarik kertas ni. Kertas tu kalau kamu nak nanti kamu boleh minta juga kat saya boleh scan bagi. Boleh WhatsApp cikgu, saya nak kertas jawapan tadi. Saya scan kertas tu. Kan? WhatsApp saya je kan. Siapa nak? Nombor 5. Okey. Encik Syukur mempunyai sebidang tanah berbentuk segi 4 sama di Melaka. Segi 4 sama square sama. Okey. Diberi bahawa kadar cukai tanah ialah 0.33 kan per meter. Per meter. Dan cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Syukur setiap tahun ialah dibayar sebanyak apa? 206.25. Okey. Hitung panjang dalam meter tanah itu. Ini senangnya RM. Okey. Dia sama je. Dia patutnya bayar apa? 33 sen untuk 1 meter. 1 meter. Jadi tapi dia bayar sebanyak 206.25 RM. Jadi benda pertama kita tengok unit dulu. Ni tak ada masalah sebab apa? Unit sama. Ini dengan ini unit yang sama. Ini pun RM. Ini pun RM. Kalau dia kata sen, tu cerita lain. Kadang-kadang dia kata dia kena bayar 33 sen. Okey? Ini tak apa, senang dia bagi dah RM. Jadi maksudnya setiap meter banyak ni dia kena bayar. Jadi macam mana? Berapa luas kita dapat? Jadi luas sama dengan kita hanya ambil duit ni 206.25 bahagi dengan nilai duit. Kan 0.33 kita akan dapat luas tanah tersebut. Okey, kita akan dapat luas tanah tersebut. Okey. Jadi kita ambil kalkulator, kira terus direct je. 206.25 bahagi dengan 0.33. Direct. Kamu akan dapat terus 625 meter kuasa 2. Ini dia punya luas. Tapi dia bukan minta luas, dia minta apa? Panjang. Dia apa kena buat? Punca kuasa. Oleh sebab itu panjang sama dengan punca kuasa 625. Dapatlah jawapan kita. Kita punca kuasa je. Kan? Terus dapat 25 meter. Okey. Yang ini walaupun kadang-kadang trik dia kat mana? Dia tulis banyak, lepas tu topik pula cukai. Ada pelajar tak baca pula topik cukai. Kita boleh tengok sebenarnya. Dia melibatkan pengiraan matematik yang biasa sahaja. Okey, dia bukan ada tambah-tambah pasal ada perundangan. Dia yang susah sikit pasal percukaian ni apabila melibatkan pengiraan yang melibatkan prosedur tertentu. Contoh macam mana nak kira cukai pendapatan. Macam mana kita nak kira penolakan, kalau cukai bersama, cukai persorangan, tu lain cerita dia. Itu biasanya dalam kertas 2. Kertas 1 simple je dia akan tanya. Kau baca betul-betul, kau tengok cukai ke insurans ke apa, baca betul-betul soalan. InsyaAllah kertas 1 biasanya soalan-soalan dia agak mudah lah. Okey, itu nombor 5. Aku pergi terus nombor 6 pula.
6 kat sini. Ini soalan poligon. Tengok poligon nombor 6. Okey. Nombor 6 sekarang ni dia bagi poligon. Dalam rajah 1, PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata. Ini saya boleh okey kejap kurang je. Macam tu. Boleh tengok terus. Terus lagi. Tarik. Dalam exam tak payah lukis semula. Saya nak terang kat kamu je. Okey, X kat situ. Sini 40 darjah. Okey, huruf saya tak tulis ya. Tengok dekat kita punya soalan ya. Dia kata sebuah heksagon. Yang ni yang kamu, kalau kamu boleh hafal bagus. Yang ni yang kamu patut tahu kan pasal heksagon. Heksagon. Kalau boleh tahu benda ni, kamu akan buat banyak benda yang dengan lebih pantas lah. Heksagon. Salah bentuk dia macam tu, heksagon. Kan? Yang pertama apa? Dia punya sudut pedalaman dia. Sudut pedalaman dia kamu boleh hafal dia adalah 120 darjah. Okey? Sudut luar lagi senang. Sudut luar tarik sini. Sini sudut luar, tarik tak sini. Itu namanya sudut luar. Kalau dia tanya sudut luar. Sudut luar dia adalah, kalau tahu dalam tak ada masalah. Tahu dalam 120. Boleh guna 180 dapat sudut luar 60. Ataupun kita boleh dapat sudut luar dulu. Iaitu sudut luar sama dengan 360 bahagi dengan bilangan sisi. Untuk apa-apa poligon, mudah sebenarnya dapat sudut luar dulu. Okay? Tapi sudut heksagon kamu hafal lah. Kan? Untuk nombor lain. Kan? Soalan ni kamu dapat boleh cari yang kat luar ni senang nak cari. Bila dapat luar, dalam senang nak cari juga. Sebab apa? Formula kita, luar campur dalam sama dengan 180 darjah. Nampak? Okey. Dan luar sama juga dengan sudut di pusat. Sudut di pusat. Sudut di pusat untuk apa? Untuk poligon sekata. Mana sudut di pusat? Macam ni sudut pusat. Sudut di pusat, ambil pusat dia. Kemudian kamu boleh potong dia jadi kek. Potong. Sudut di pusat ni sama. Ni kita panggil dia sudut di pusat. Kalau sudut luar tadi 60, sudut di pusat pun 60. Sebab formula dia sama. Okey? Ini untuk poligon lah. Tapi untuk soalan ni, kita tengok yang penting adalah sudut dalam. Jadi sudut dalam, saya tanda sudut dalam dia kat sini ada 120, sini 120, sini 120, 120, sini pun 120, sini pun 120. Okey. Sekarang kita nak kira X. Nak kira X ni banyak jalan. Kamu hanya pilih jalan. Pilih yang mana-mana suka hati. Okay? Kalau pelajar pilih kata dia nak pakai poligon yang kecil ni. Contoh pakai ni. Ni segi 4. Nak pakai segi 4 ni. Sebab kalau nak pakai segi 4 ni maksudnya kita kena penuh dia. Kita kena tahulah dalam ni berapa. Kita kena tahulah sini berapa. Kita boleh guna segi 4. Macam tu. Kan? Contoh kalau pakai ni apa? Ni 60. Okay. Yang ini macam mana pula? Bulatan penuh. 360 tolak 120 dapat 240. Sini 240. Kan? Dan yang terlibat siapa? Segi 4. 1, 2, 3, 4. Bila segi 4 berapa? 360. Okay. Dalam segi 4, jumlah dalam adalah 360. Jadi kita ambil je kalkulator kita. Kita ambil X sama dengan 360 tolak 240 tolak 60 tolak 40. Dapatlah X kita macam tu. Ambil kalkulator. Okey, kita ambil kalkulator 360 tolak dengan 240 tolak dengan 60 tolak dengan 40. Okey, yang tinggal 20. Inilah kita punya X. Okey, cuma kalau soalan dia macam mana boleh pakai? Ada pelajar cikgu kalau pakai besar sekali boleh? Boleh. Besar sekali dia pergi di sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi besar sekali pula pakai.
Tak ada masalah. Pakai, pilih yang mana kamu rasa sesuai. Okey, cuma kamu kena ingat dalam SPM yang wajib kamu hafal kalau untuk poligon adalah hexagon dan satunya yang selalu ditanya ni. Adik dia. Adik dia nama dia apa ni? Pentagon. Ni pentagon. Pentagon maksudnya 5 sisi. Ni adik dia. Senang kan? Dia adik-beradik. Kan? Sini pentagon apa? Dalam dia kalau kamu boleh hafal adalah 108. Okey, jadi kat luar dia adalah 72. Kan? 108. Jumlah dia berapa? 540. Ini saya kata pentagon adalah 5 sisi. 5, 540. 5, 540. Okey. Dia hafal, dia cepat sikit tolong. Buat kan? Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Nombor 7. Cantik. Nombor 7 ni elok lah. Kita tengah, tadi baru saya cerita pasal pentagon. Terus nombor 7 tanya pasal pentagon. Tengok. Sekejap Okey. Nombor 7. Dalam rajah 2, A, B, C, D, E ialah sebuah pentagon sekata terterap dalam sebuah bulatan. Bulatan. Ada mak nak buat bulatan ni. Bismillah. Ni goreng lama tapi tak cantik pun. Sama. Okey. Cerita dia ada pentagon. Bila pentagon tu saya tarik lebih kurang sini sikit. Sini sikit. Okey. Kemudian dia ada sini. Kemudian dia pergi sini. Oh, terlajak. Halal. Okey. Gambar saya tak secantik yang asal lah. Tarik. Terus. Okey, sini O, A, B, C, D, E. Anggapan semua sama panjang Tak cantik sangat yang lukis. Sebuah bulatan pentagon sekata. Bila dia kata pentagon tadi kena ingat sudut pedalaman dia tadi baru kita cerita 108. Ini 108. Sini 108. Tolong hafal lah benda ni. 108. Sini pun 108. Okey. Sini saya tak tulis sebab dia banyak sangat bahagi dia. 08. Okey. Jadi dia banyak cara tau kita nak kira. Soalan dia minta apa? Cari sudut ODB. Okey, kat mana ODB? ODB sini. Nampak? Untuk pentagon sekata. Ni sekata kalau pentagon duduk dalam bulatan, confirm namanya pentagon sekata. Okey? Dia ni dengan ni sama ni. Ni sama sebab apa? Ini jejari, ini juga jejari. Jadi kita panggil dia segitiga sama kaki. Okey? Jadi macam mana kita nak dapat yang kecil ni? Macam-macam boleh. Kamu tengok banyak benda kita boleh buat kat sini. Kan? Tapi yang paling senang sekali kalau kita dapat yang kat tengah ni, automatik kita akan dapatlah tepi ni. Okey? Dapat yang tengah, dapatlah automatik tepi ni. Jadi tujuan sekarang ni, kalau saya dapat benda ni, saya dapat cari tepi dia. Itu satu step. Okay. Macam mana cari tengah? Macam-macam. Okay, saya ambil kamu contoh. Kalau nak cari tengah, salah satu cara untuk cari tengah adalah menggunakan kaedah kek. Kaedah kek tadi. Kek tadi saya dah tunjuk kek tadi. Contoh bulatan. Kemudian pusat. Kemudian kat sini pentagon. Saya pecah 5 terus. Dia patutnya sama besar. 1, 2, 3, 4, 5 betul Sepatutnya dia jadi sama besar. Saya lukis tak cantik. Pecah kek. Sepatutnya kita akan jadi dia sama besar. Okay, sebab dia adalah apa? Pentagon sekata. Okay, jadi macam tadilah. Pentagon sekata, jumlah semua adalah 360 sudut dia pusat. Bahagi dengan 5. Dapatlah sama dengan 72 sarang. 72, 72, 72,
72, 72. Ini formula kek. Kita potong kek. Potong kek 5 cantik-cantik. Okey? Yang ni kalau kamu tengok, benda ni, ni yang berlaku ni. Nampak? Jadi yang kita nak tengah-tengah ni adalah terdiri daripada dua bahagian potongan kek. Dua bahagian potongan kek. Jadi kat sini 72, ini pun 72. Jadi kita dapat sudut kat tengah tu. Maka kita boleh selesaikan benda ni dengan menggunakan segitiga sama kaki. Berapa? 144. Nampak? Ni dia cari kan. Dapatlah cari dua-dua ni. Macam mana cari bawah dia? 180 tolak 144 bahagi 2. Okey, ambil kalkulator. 108 pula. 180 tolak 144 sama dengan 36 bahagi 2. Dapat jawapan kita 18 darjah. Okey, boleh faham? Tengok itu cerita pasal apa? Poligon. Dia boleh pecah kek. Kan? Ini cara kek. Ni saya tunjuk dua cara. Satu lagi cara kan? Kita menggunakan sudut di pusat dan sudut di lilitan. Okey, ini contoh. Cara kedua. Cara kedua, yang ini kamu boleh gunakan apa-apa. Kalau dia bagi bulatan, tiba-tiba dia ada satu sudut di pusat. Begini. Dan satu sudut di lilitan. Bertentangan dengan dia. Ni. Bertentangan dengan dia. Okey? Macam soalan ni. Anggapkan semua benda tak ada. Dua orang ni je ada. Okey? Bertentangan dengan dia. Okay? Bila bertentangan macam nak kira? Contoh, tadi kita dapat yang ini adalah 108. Macam mana nak kira benda ni? Dia menggunakan dua step. Yang pertama, kamu kena tambah satu garisan ujung. Kena tambah. Ini guna tambahan garis. Okey? Jadi kalau sini 108, segi 4 bertentangan. Ni dengan ini bertentangan. Dia akan jadi apa? 180. Jadi sini akan jadi 72. Bertentangan. Kemudian yang ujung dengan yang tengah pula dua kali ganda. 144. Dia boleh pakai sama. Dia tak boleh lari. Jawapan tetap sama. Kaedah. Kan? Cuma kaedah ni kadang-kadang pelajar dia takut nak tambah garis. Kan? Jangan tu. Kalau dalam bulatan boleh tambah. Suka hati tambah. Benda ni penting juga ni. Nampak? Kan? Okey. Dalam bulatan segi 4 kita panggil dia segi 4 kitaran. Segi 4 kitaran, formula kita ujung dengan ujung adalah 180. Manakala sudut di lilitan dan sudut di pusat pula adalah dua kali ganda. Benda ni kadang-kadang pelajar dah lupa. Okey? Ini boleh guna. Dapat 144 buat macam ni balik lah. Ini tujuan nak pakai kek boleh, nak pakai ni boleh. Dua-dua boleh pakai. Okey? Terus saya pergi pada soalan. Tak ada soalan Okey? Boleh Nombor 8. Nombor 8 kat sini. Tengok boleh nampak Nombor 8. Okey. Pada tahun 2009. Tarik kejap tak nampak. Sekejap. Okey. Pada tahun 2009, Encik Amin berusia 47 tahun manakala anaknya berusia 11 tahun. Saya soalan ni saya selalu. Jangan cakap saya selalu silap soalan ni. Kamu tolong tengok 2009 umur Amin 47 tahun. Anak dia 11 tahun. Okey. Pada tahun berapakah umur Encik Amin akan menjadi 3 kali umur anaknya? Pada tahun berapakah umur Encik Amin akan jadi
3 kali umur anaknya. Wow. 3 kali umur anaknya. Okey. Bila tahun bertambah, setiap kali tahun bertambah, bilangan umur ni akan sama-sama naik tau. Sama-sama naik kan streak dia. Maksudnya kita akan buat apa? 47 tambah X. Tak tahu bila. Kan? Tak tahu berapa. X ni berapa tahun seterusnya. Yang ini pula 11 tambah X. Tak tahu bila. Cuma dia kata, apa jadi? Yang ini akan jadi 3 kali yang ini. Yang ini akan jadi 3 kali yang ini. Maksudnya sama dengan 3 kali yang ini. Yang ini yang akan sangkut ni nak buat persamaan ni. Nak buat persamaan ni. Okey? Jadi kat sini kita pun pakai buat apa? Algebra. Persamaan linear saja. 47 tambah X sama dengan 33 tambah 3X. Jadi kat sini saya akan buat terus 47 tolak 33. 14. Betul lah? Kadang-kadang sangkut kat ni. 3X tolak 1 dapat 2X. Jadi kita akan dapat X sama dengan 14 bahagi 2, 7. Maksudnya selepas 7 tahun. Selepas 7 tahun. Jadi kita tambah 7 tahun. Tambah 7 tahun. 2009 tambah 7. 2016. Lambat pula kira tahun tambah. Okey? Dapat jawapan kita adalah 2016. Jadi persamaan ni kadang-kadang sangkut nak buat ni. Jadi kita cara nak buat dia kalau boleh senarai dulu. Apa maklumat dia bagi, tengok boleh. Okey? Kadang-kadang nak fikir tu macam mana susah juga. Tapi bila kita dah senaraikan, kita letak maklumat depan mata, insya-Allah kita boleh dapat. Cerita dia. Okey? Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, sekejap saya letak handset saya kat depan ni. Saya tak nampak. Jatuh pula. Okey. Soalan nombor 8 dah. Kita pergi nombor 9. Jom. 9 Tapi itulah saya bagi ni lebih banyak tau. Satu set saya bagi. Tapi kalau ikut betul-betul 1 jam, memang tak cukup lah nak cerita jadi saya harap kamu cuba-cuba. Lepas tu kalau sangkut tu WhatsApp lah tanya, tak apa saya kan kena duduk tunggu, mana budak tak tanya ni kan. Nombor 9 Nombor 9. Okey, dalam rajah 3 dia ada gambar okey, bulat. Okey, kadang-kadang cantik buat, kadang-kadang tak cantik. Dia ikut ni lah. Tiba-tiba sengit. Boleh Okey, ni. Halal. Yang ini 130. Ini dengan ini selari. Okey. Kemudian soalan dia nak Q, sini P, sini S, sini U, sini R, sini T. Dia nak apa? Dalam rajah 3, PQR dan PUT masing-masing adalah tangent. Okey, baik. Dia ada perkataan tangent. Jadi ingat bila tangent, kita akan guna tangent. Kalau tak, kita akan gunakan tangent tu Okey, kemudian dia kata PQR selari dengan US. Selari pun kena guna. Jadi kalau kamu tak guna tangent, tak guna selari, macam something wrong dekat soalan tu. Kita selesaikan, kena guna dua-dua maklumat dia bagi. Okey. Sekarang kita cari apa? Hitung sudut PQS ni. Okay. Jadi first kali saya tengok selari. Bila selari, fokus kamu adalah pada garis yang selari tu. Fokus kita ada pada garis yang selari. Mana baris saya? Baris. Tak ada. Okeylah punya ada. Ni, ni. Saya boleh tambah garis bagi jadi selari. Ni selari lah. Garisan dua ni Okay, itu garis selari.
Bila garis lari, yang ini perentas-perentas dia, dua perentas. Okey, garis lari dia mesti ada kaitan pada perentas yang sama saja. Contoh macam ni Kalau kita ada dua garis lari macam ni. Jadi bila kita buat perentas sini seorang macam tu. Okey, maksudnya cerita dia sudut yang ada kat sini dengan yang kat sini je, dia tak ada kaitan dengan orang sebelah. Ni tak ada. Jangan ni perentas lain, ni perentas lain. Dia tak ada kaitan. Kan? Yang Mamat ni dia dengan dia ni. Dia main dua orang ni. Ni main dua orang ni. Ni dua orang ni tak ada. Tak ada kaitan. Tak boleh nak kira. Okey? Itu cerita dia. Kalau nak pakai yang selari dia kena pada perentas yang sama. Contoh kat sini kalau pakai garis lari kita guna perentas mana? Kita guna perentas yang ini. Contoh PT ni. Macam tu. Jadi 130 dapatlah cari sini. Itu boleh. Ini kita panggil dia sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Formula kita macam ni. Ni kan AB. Ini kita panggil dia sudut pedalaman. Apa formula kita? Sudut pedalaman A campur B sama dengan 180 darjah. Okey. Jadi kalau kat sini 130, sini akan jadi 130, 180 tolak 130, 50 darjah. Jangan pergi buat ni dengan ni pula, tak ada kaitan. Kena ingat faham cerita perentas ni. Dia selari yang dua ekor ni. Nampak? Jadi yang ini pula dia ada kaitan dengan apa? Yang ini. Yang ini dengan yang ini. Dia ada kaitan. Okey? Jadi yang belah sini dah selesai. Belah sini tak ada maklumat. Tak ada maklumat. Tak ada maklumat. Jangan pergi tambah. Ini 130 ni tak ada. Jadi apa yang belum kita gunakan? Yang kita tak guna lagi kat sini adalah tangent. Tangent belum guna. Jadi selari dah pakai yang ni. Tangent belum pakai. Sebab tu saya kata ingat. Ada perkataan tangent belum guna. Belum guna apa? Apa maklumat tangent? Okey, dua tangent. Dua tangent. Okey, bertemu. Kan? Apa formula untuk dua tangent bertemu? Itu kena ingat. Dua tangent dua tangent. Dua tangent kalau ada bulatan. Okey, kemudian ada dua tangent. Dan dua tangent tu bersilang. Ni. Apa formula dia? Pertama, kita tanda dua tangent. Lepas tu pusat dia. Pusat bulatan tu penting. Tarik. Sebab apa? Tangent dengan pusat mesti jadi 90 darjah. Nampak? Kan? Bila yang dua ekor ni 90 darjah, maka yang ini dengan yang tengah ni mesti jumlah dia adalah 180. Itu formula untuk dua tangent. Pertemuan dua tangent. Okey, yang tengah dengan ini mesti 180. Okey, jadi kat sini soalan ni apa miss pasal dua tangent ni? Dia tak ada center. Dia tak ada pusat. Tapi bulatan ada pusat tak? Ada. Kat mana? Letak agak-agak. Letak je. Jangan takut tambah. Letak je. Letak je pusat dia. Betul buat. Dapat cerita dia. Jadi kalau kat sini 50, baru kita tahu sini siapa. Nampak? Jadi kat tengah ni akan jadi apa? Ini dengan ini 180. Jadi sini akan jadi 130. Dia jadi macam tu. Okay. Jangan kamu kata, Ustaz sama dengan ni kata. Bukan, dia tak ada kaitan dengan ni. Dia kaitan dengan yang ni. Dia bukan pasal yang ni. Dia pasal yang ni. Dan kebetulan sama. Kebetulan. Kan? Okay? Cerita dia. Kan? Jadi kat sini, bila kamu tengok macam ni, seterusnya kita akan guna apa? Pusat dengan lilitan. Ni ujung ni dengan ni. Nampak? Apa formula kita? Dua kali ganda. Ingat tadi yang sebelum ni? Dua kali ganda. Ni. Tengok, ada pusat seorang, ada ujung seorang. Ini X, ini 2X. Dia pakai dua kali ganda. Yang ini akan jadi apa? 130 bahagi 2. 65. Okay? Bila ini 65, perentas ni dah boleh guna dah. Perentas boleh guna dah untuk apa? Selari zigzag. Dapat cerita dia. Sudut kedalaman boleh, zigzag boleh. 65, sini 65. Dapatlah orang sebelah ni. Yang kita nak cari tu. Okay? Jadi yang kita nak cari tu sebenarnya kita dah dapat
180 tolak 65 dapat 115. Panjang juga cerita dia. Dia pakai apa? Ni, pakai ni, pakai ni. 3 benda dia pakai. Okey, 3 benda. Tu kadang-kadang tengok betul. Okey, cerita dia. Ada tak jawapan? Berapa tak jawapan? Ada B. Okey. Contoh. Kita pergi tengok contoh nombor 10. Boleh. Okey, nombor 10 ni saya akan buat dekat gambar ni lah. Buat gambar ni lebih kurang. Kita tengok cerita dia. Dia kata R ialah image bagi Q di bawah satu transformasi. Kamu tengok pun tahu kan. Ni dengan ni 2 ekor ni. Tengok gambar dia macam apa ni? Pantulan. Jadi pantulan dia kena ada pusat dia kat mana. Pusat pantulan dia. Kita tengok pun kita boleh agak dah pusat kat mana. Jadi saya akan buat garisan situ. Sekejap. Garis. Oi. Nampak. Ceng. Tengah-tengah tu kan. Itu pusat dia. Kita test tengok betul ke? Kena test dia, kita kena buat semua garisan lain. Tukar warna je. Tukar warna. Test dia, kita test tengok. Sambung. Ni. Sambung ke sini. Ni, ujung ni. Susah juga pakai mouse rupanya. Okey. Sambung ke sini. Nampak? Dia akan jadi 90 darjah. Nampak? Kalau sambung ini, yang semua geng-geng ni, siapa-siapa pun kita sambung, dia akan dapat benda sama, dapat 90 darjah. Ini kita panggil dia pantulan. Jadi apa cerita P? P pun sama lah. Pergi sambung. 2,5. 2,5 sinilah P. Itu. Nampak? Kita dapat sistem dia. Kan? Nampak kan? Okey. Jadi berapa P tu? Tengok koordinat. 4, 7 dapat jawapan. Okey. Dia nampak kan? Ni aku beri kat gambar kat soalan. 4, 7 jawapan kita B. Jadi untuk nombor 10 jawapan kita adalah 4, 7. Okey? Dia faham kan? Tengok kejap. Mana padam ni? Clear all drawing. Cakap putih dia. Okey, tengok nombor 11 pula. Nombor 11. Nampak? Nombor 11 ni soalan kat sini. Gambar kat sini. Okey. Nombor 11 ni dia tak ada kawasan berlorek. Kamu tolong lukis kejap. Tolong, bukan lorek. Tolong lorek. Tolong lorek kejap dalam tu. Okey. Yang ini nombor 11. Tengok. Gambar dia saya ambil lebih kurang lah cerita dia. Saya ambil lebih kurang. Sini. Tajam. Macam apa ni boleh lebih kurang. Ni yang ada kecil ni. Benda yang sama berlaku macam tu. Okey, lebih kurang lah. Kemudian nombor 11 kan. Yang dia lorek ni. Tak nampak tu sebab apa bila dia lorek saya scan yang lorek tu hilang jadi putih. Jadi putih yang lorek tu. Okey. Lepas tu dia kata A, C, D, E, F ialah image. Ialah image bagi A, B, G, H, I. Bila dia kata ini image, maka yang ini adalah objek. Jadi kita boleh cari apa? K. Apa K? K adalah faktor skala. Faktor pembesaran. Apa formula kita? Panjang. Panjang sisi. Saya tulis panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek. Bukan semua. Ambil satu bahagiannya. Contoh untuk soalan ni. Saya ambil yang mudah. Image kita yang besar tu kan. Ambil yang ini. Dengan yang ini. Yang senang kita nak kira. Tak payah susah. Okay, yang itu kita ambil dapat apa tu kotak? 3 kotak
per dengan 1. Dapatlah K dia sama dengan 3. Okey. Lepas tu, bila soalan dia pasal apa ni? Luas kawasan berlorek. Kan? Luas kawasan berlorek ni. Okey. Tengok soalan kejap. Mana soalan ni? Oh ni. Gambar macam tu. Soalan dia. Diberi bahawa luas kawasan berlorek ni adalah 72 cm kuasa 2. Hitung luas pentagon ACDF. ACDF yang besar tu. Okey. Jadi sebenarnya kita ada beberapa formula yang kita buat kan. Okey. Standard dia standard formula dia adalah kita ambil kat situ untuk formula luas. Untuk formula berkenaan dengan luas, iaitu kita akan ambil luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. K kuasa 2 luas objek. Kenapa kuasa 2? Sebab luas unit dia kuasa 2. Okey. Dan kalau kawasan berlorek dia duduk macam ni, kawasan berlorek dia tolak, besar tolak kecil ni, kan? Luas kawasan berlorek sama dengan imej tolak objek. Imej tolak objek. Tapi dia boleh berubah-ubah ikut kawasan yang dia lorek. Ikut dia lorek siapa. Okey. Jadi macam mana nak buat? Kita boleh gunakan persoalan serentak. Itu main ganti je. K kita 3. Luas imej kita tak tahu. Kan? Jadi luas imej saya akan pakai kat situ I. I sama dengan 3 kuasa 2. O. O ni objek. Takut nanti kamu ingat kosong pula. Kan? Jadi kat sini I sama dengan 9O. I sama dengan 9 kali O. Luas kawasan berlorek pula I tolak dengan O. Jadi kat sini kamu akan dapati yang kita nak cari adalah I. Okay? Tapi nak cari I, cari O dulu pun tak apa. Okay? Contoh kat sini, I sama dengan 9O. Saya gantikan I ni dengan 9O. Dia macam persamaannya 9O. Dia cikgu 90 tolak kosong. Bukan, ini 9O tolak 1O. 9O tolak O akan jadi 8O. Ini O sebab apa? Objek. 8O. Berapa luas dia bagi? 72. Jadi kita akan dapat luas objek itu. Yang mana potong 8 turun bawah, kita akan dapat sama dengan 72 bagi 8, 9. 9 ni apa? Tulis balik. Luas objek. Luas objek mana? Kecil ni. Luas objek adalah 9. Jadi berapa luas yang besar ni? Yang besar semua ni. Nampak? Dia nak apa? Luas imej. Imej besar semua. Jadi macam mana kira? Campur je dua ni. Campur dapatlah. Nampak? Ni dua kawasan berlorek campur dengan ni. Kalau gambar ni boleh dapat. Jadi luas imej sama dengan, kalau kita campur boleh, kan? Kalau kita darab 9 pun sama je cerita dia, kan? 72 campur dengan 9 sama juga cerita dia. Kita akan dapat jawapan kita 81. Okey? Tengok macam mana formula-formula ni. Tapi yang ini formula ni pasal luas ni, yang ni penting juga formula ni sebab apa? Dia terlibat dalam kertas 2 sekali. Ni. Kertas 2 soalan dia besar markah dia. Dia boleh pergi dekat bahagian C tau. Bahagian C maksudnya apa? 15 markah. Soalan penjelmaan, transformasi. Dia boleh duduk dalam bahagian C. Okey? Macam itulah cerita. Okey? Sempat satu lagi? Boleh kot satu lagi soalan Sempat satu lagi. Tu je lagi kita masuk. Nombor 12. Oh, nombor 12 ni antara saya paling saya tak cakap. Saya benda ni mata saya akan jadi juling nak buat benda ni. Okey, tengok soalan dia nombor 12. Nombor 12 topik form 5. Topik form 5 congruent. Congruent. Okey. Apa maksud congruent? Congruent ni maksudnya satu benda yang dia
sudut dia sama, kan? Segitiga tu sudut dia sama, sudut pedalaman dia sama, panjang pun kena sama. Maksudnya dia sebiji, dia tak boleh berubah. Dia sama. Sama ada dia dipantulkan, diputarkan ataupun dia apa-apakan kat dia, tak ada masalah. Tapi benda sifat dia mesti sama. Okey? Jadi kita tengok cerita dia kat sini. Dia tanya, antara pasangan segitiga berikut yang manakah memenuhi sifat kongruen bagi segitiga? Okey, kita tengok A. A, kalau kamu tengok gambar ni, automatik salah dah. Sebab apa salah? Sebab A ni, kalau kamu tengok betul-betul, panjang dia dah tak sama. Bila panjang dia tak sama, automatik dia tak kongruen. Automatically dia tak kongruen. Kongruen mesti sama panjang sisi dia. Setiap sisi dia mesti sama. Kan? Okey? Lepas tu kita panggil dia SSS ni, side ni. Jadi kalau setiap sisi dia sama panjang, maksudnya biasanya dia akan jadi apa? Kongruen. Kongruen. Okey, B. B kita tengok cerita dia. B kita panggil dia sudut kat tengah. Sudut kat tengah. Sudut kat tengah yang ini adalah satu sifat kongruen yang paling mudah kita cam. Dia kita panggil, saya namanya sudut terkepit. Sudut terkepit ni macam mana pun segitiga, contoh sini ada sudut dia letak 50, sini dia letak 8, dia letak 7. Dia terbalik pun tak apa. 8 sini, 7 sini terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tak boleh ubah dah. Dia tak boleh ubah dah. Yang ini adalah antara sifat yang paling mudah kita nak cam untuk kongruen, iaitu kita panggil dia, saya panggil nama dia sudut terkepit. Kalau nak ingat yang satu lagi side angle side kan, side angle side SAS tu kan. Yang ini SAS ni SSS, SAS adalah sifat kongruen yang paling kita senang nak cam. Jadi jawapan kita B. Okey. Itu kita cek. Kenapa bukan C? Kenapa bukan C? Kita tengok C, cerita dia apa? C, okey. Dia bagi macam ni, tengok. Ni dia bagi gitu. Kemudian dia ada macam ni, dia ada 40 sini. Ni sudut 40. Okey, kemudian dia bagi orang depan kat sini 5. Okey, kat sini 8. Okey, bila sudut dengan orang depan ni, ini boleh berlaku sebab bawah tak bagi. Bawah dia tak bagi. Bila bawah dia tak bagi, kan? Maksudnya benda ni boleh jadi ambiguous. Ambigu maksudnya dia sama ada sini ataupun sini. Dua. Boleh bentuk dua segitiga yang berlainan. Kan? Dia boleh hayun benda ni, segitiga dia boleh ambil sama ada kat sini ataupun kat sini. Maksudnya panjang ni tak akan berubah. Yang berubah apa? Panjang tapak. Sebab panjang tapak tak diberi. Kan? 8 tu berubah tak berubah 8 tu, sebab 8 tu akan pegang point yang 5 cm tu. Benda ni dia akan jadi apa? Dua segitiga berbeza. Sebab tu kamu tengok C tu dengan sebelah tu, dua segitiga yang berbeza sebenarnya. Kan? Tapi tak perasan, tengok betul-betul kamu akan nampak. Dia sebenarnya adalah dua segitiga yang berbeza. Okey? Sama dekat D. D kok sama. Sama cerita dia. Kan? Sebab okey? Kalau D tu lain dia 35, sudut sebelah dia 6. Okey? Sudut sebelah sini adalah 3, lain terus. D memang out dah, sebab apa? Seorang sudut di tengah, seorang lagi sudut di tepi. Out D. Ni C je nak faham. Kenapa C tak boleh terima? Sebab C boleh jadi sifat dia dua segitiga yang berbeza. Tapi kamu nak cam dia senang ambil ni je. Paling senang untuk kongruen adalah kalau semua sisi sama panjang ataupun sudut di tengah. Okey? Itu antara topik yang kita sempatlah bincang hari ni. Ni ada bulatan unit bawah ni, macam-macam soalan ni. Boleh tengok-tengok lah. Kan? Jadi kita hari ni tak sempat lah kalau nak bincang semua. Sampai dekat ni dah 12 dia pun. Sejam tu 12. Okey? Jadi kalau kamu ada apa soalan, kamu boleh try buat. Kan? Kamu nak jawapan ke, bagi tahu saya akan bagikan jawapan untuk kamu. Kan? InsyaAllah. Kita tengok terus. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.